Jika kita gandakan angka ini sehingga tahun 1986, kita tambah dengan 40, bermakna pada tahun 2026 genaplah usia kelahiran Imam Mahdi, ataupun diperanakkan dunia ini pada tahun 2026 pada usia 40 tahun. Kita tidak meyakini semua ini sebagai bukti qat'i, tetapi kita mengambil perhatian di atas perkembangan yang berlaku sebagai persediaan daripada kita untuk memahami apakah risiko yang bakal berlaku. Dan kita tidak nafi, dalam dunia hari ini kita sudah melihat bagaimana cuaca sudah menjadi alat dan senjata untuk mengawal manusia. Di mana pada tahun ini kita dapat melihat bagaimana dunia seperti Bill Gates sudah boleh meramalkan bahawa jika selama ini coronavirus dianggap sebagai kekacauan kepada manusia, tetapi bermula pada tahun hadapan dia merangka, dia menjangka, dan dia meramalkan ada dua kesusahan besar yang akan berlaku, iaitu kemarau yang besar dan juga peperangan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, adakah dia meramalkan atau memang dia sudah tahu daripada perancangan yang mereka buat? Dan semua ini kita kena ingat bagaimana orang yang bukan dalam bidang kajian ilmu tersebut, bukan yang berada dalam kajian meteorologi, bukan berada dalam kajian alam, tetapi dalam dunia sains komputer, tiba-tiba boleh bercakap tentang benda yang bakal berlaku di akhir zaman. Inilah sahabat yang menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya teknologi dan sains hari ini sudah menjadi alat sihir yang paling besar. Manusia terlalu bergantung kepada teknologi. Manusia terlalu bergantung kepada kehidupan secara online dan segalanya. Ingatlah, dalam peringatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan bahawa sesungguhnya teknologi yang sedang kita guna adalah sihir zaman kini yang lahir dalam bentuk teknologi dan juga sains dan matematik. Gabungan sains, teknologi dan matematik melahirkan dunia IT yang menjadi tunjang kehidupan manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita mesti faham bahawa apabila kita terlalu bergantung kepada alat ini semua, sampai suatu masa alat ini ditiadakan. Dan ketika itu kita terkapai-kapai kerana semua kehidupan kita telah dirancang dan disusun dalam kedudukan yang sedemikian. Ingatlah, sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dan kita kena faham bahawa akhir teknologi ini ialah berlakunya kemusnahan total. Berlakunya kemusnahan total, iaitu apabila perang yang meletus di akhir zaman nanti memusnahkan segala teknologi ini. Dan pada waktu itu Imam Mahdi akan lahir untuk mengisytiharkan dirinya sebagai penyelamat diri. Dia akan diisytihar dan dibai'ah sebagai imam, dan akan lahir sebagai penyelamat yang akan membina sebuah pemerintahan yang aman selama 7 tahun berikutnya. Kita tidak kisah dengan 7 tahun tersebut, tetapi bagaimana keadaan sebelum 7 tahun tersebut. Bilakah bermula angka 7 tahun tersebut? Adakah angka itu akan bermula pada tahun 2030? Sehingga menjadi angka Great Reset yang diprogramkan kepada dunia sekarang. Dan kita tidak pernah dengar dalam agenda politik orang bercakap tentang human modification. Bagaimana manusia itu cuba dimodifikasi supaya menjadi alat teknologi. Ingatlah sahabat-sahabat semua, sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita ini sama seperti yang telah berlaku kepada Ashabul Ukhdud, di mana pada waktu itu kita tidak dapat mengelak dan kita akan dipaksa untuk menerima apa yang dirancang ke atas kita. Di waktu itu sesiapa yang ingin terus bertahan dengan apa yang dihadapi, dia akan menerima kematian dan kemusnahan. Bersedialah dan ingatlah, sesungguhnya fitnah kesukaran, fitnah kelaparan, fitnah kekufuran akan datang dalam bentuk yang sangat luar biasa. Kita kena ingat, Dajjal yang akan datang nanti, dia tidak akan mengisytiharkan dirinya Dajjal. Dan sebelum datangnya Dajjal yang betul-betul sosok tubuh itu, penolong-penolongnya telah pun bekerja siang malam dan menyediakan kedudukan yang lengkap untuk dirinya. Kita kena ingat bagaimana di Saudi ada sebuah bukit yang telah pun dibina di atasnya mahkota,
yang mana istana itu memang dianggap sebagai istana Dajjal, sebagai suatu persediaan untuk menerima Dajjal, tepat dengan sebuah hadis Nabi yang menyebut di bukit itulah Dajjal menghentakkan kakinya kerana tidak dapat memasuki kota Makkah dan kota Madinah. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Cukuplah di sini kita menyampaikan intisari kepada kita untuk kita sama-sama merenung dan sama-sama mengambil pengajaran bahawa sesungguhnya apa yang berlaku kepada kita hari ini bukan perkara biasa. Ingatlah, kita akan berdepan dengan keadaan semakin sukar dan sukar. Marilah kita memberi kesedaran dan keinsafan. Kerana waktu yang ada kepada kita adalah waktu yang sangat getir. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi waktu asar. Demi waktu asar. Waktu di penghujung dekat usia masa.